Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 22 Mei 2022. Kita mulakan dengan perkembangan banjir di daerah Sipitang. 32 penduduk melibatkan 11 keluarga dari Kampung Sindomin dan Kampung Siputol dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Mini Mesapul semalam. Pegawai daerah Sipitang Awang Kuraimi Pangeran Abdul Rahman ketika ditemui RTM berkata sebelum ini terdapat 3 penduduk terjejas ditempatkan di PPS tersebut namun telah dibenarkan pulang setelah air di kawasan mereka surut. Tambahnya, Pusat Kawalan Operasi Bencana akan terus memantau keadaan banjir semasa bagi memastikan keselamatan penduduk. Hujan berterusan sejak Jumaat menjejaskan 17 kampung antaranya Kampung Tanjung Nipis, Kampung Luagan, Kampung Pantai dan Kampung Skim Sindomin. Kementerian Kerja Raya KKR akan mengemukakan kepada Kabinet Negeri mengenai permasalahan bekalan air di Sabah untuk dibincangkan bersama kepimpinan Peringkat Negeri dalam menentukan hala tuju menangani masalah bekalan air di negeri ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Panglima Bong Mokhtar Radin berkata masalah bekalan air di Sabah bukan isu baharu malah sudah menjadi krisis sekian lama bagi masyarakat bandar dan luar bandar di negeri ini. Pertama, cadangan untuk menyelesaikan penyelesaian jangka pendek. Kedua, perancangan jangka panjang. Sebab jangka pendek saja tidak menjamin kita akan mendapat bekalan air bersih yang baru. Kita atasi secara menyeluruhlah. Beliau ditemui media dalam majlis rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri UMNO di Kinabatangan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Bong Mokhtar Radin memaklumkan pihaknya kini masih menunggu peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan berjumlah RM265 juta untuk pembaikan jalan raya laluan Beluran Telupit. Daerah kecil Membakut akan dinaik taraf menjadi daerah penuh tahun ini. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Membakut, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, penaik tarafan itu telah diluluskan Kabinet dan hanya menunggu pelaksanaan. Datuk Dr. Muhammad Arifin berkata dengan naik taraf itu penduduk Membakut akan dapat menikmati kemudahan prasarana lebih baik. Membakut seperti mana yang telah diumumkan akan dinaik taraf menjadi sebuah daerah penuh. Dengan itu beberapa fasilitas atau kemudahan untuk masyarakat ini akan mudah-mudahan dapat kita nikmati, termasuk wujudnya majlis daerah Membakut yang mana kita akan berdikari untuk mencari dana untuk daerah ini. Beliau ditemui media selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan Daerah Membakut. Pihaknya juga akan berbincang dengan Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Alamin untuk mewujudkan pejabat pendidikan daerah di Membakut. Perkembangan semasa COVID-19 telah mencatatkan peningkatan beberapa hari. Angka jangkitan baharu menyusut kepada 41 kes malam. Kluster terakhir di Sabah juga diisytiharkan tamat semalam iaitu kluster Institusi Pendidikan Jalan Segama Lahad Datu yang dikesan pada 21 April lalu. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Kota Kinabalu kekal mencatat jangkitan 2 angka. Sebanyak 11 daerah merekodkan kes 1 angka dengan 6 daerah masing-masing mencatatkan 1 jangkitan sahaja. Tiada jangkitan baru di 15 daerah. Dalam pada itu, sejumlah 74 pesakit sembuh direkodkan dan 159 pesakit sedang menerima rawatan. Tiada kematian direkodkan. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Jom kita jelajah aspirasi keluarga Malaysia peringkat negeri Sabah. Ada banyak tarikan. Paling siok pameran kementerian. Ada karnival kerja jamin kerja keluarga Malaysia untuk kurang kita. Untuk dapat harga barang murah, kita pergi jualan keluarga Malaysia. Indah lama, 20 hingga 22 Mei sejak 9 pagi hingga 6 petang saja, Benny. di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Jangan kamu orang lepaskan peluang ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia peringkat negeri Sabah.
Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JKM Sabah yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu antara lain menonjolkan usahawan tempatan dengan produk unik dihasilkan secara kreatif. Usahawan yang ditemui turut berpuas hati dengan penganjuran JKM. Ketengahkan kami punya produk untuk orang luar untuk mengenali kembali kami punya produk supaya kami boleh bangkit kembali setelah lama kami orang bilang terkubur dan tiada pendapatan. Pempamer daripada IKS Sabah ataupun keseluruhannya dapat membawa produk ke program ini untuk diangkat menjadi produk-produk yang bernilai di peringkat yang lebih baik. Kami dapat kasih kenal kami punya produk secara langsung lah. Selain daripada kami jual online, kami dapat kasih nampak terus orang kami punya produk depan-depan. Kami mengharap sangat supaya kerajaan selalu menghalu-halukan produk tempatan untuk dikatakan kepada orang ramai. Kami dapat mengeksposkan kepada masyarakat di luar tentang program pemulihan yang diberikan kepada penghuni-penghuni dalam penjara. Selain daripada kelas-kelas ilmu yang diberikan oleh pihak JAKIM, pihak kebajikan pun ada membantu menerapkan mereka berkenaan dengan skill. JKM Sabah yang dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Jumaat lalu disertai pelbagai kementerian dan agensi persekutuan dengan pelbagai maklumat dan peluang yang boleh disertai pengunjung. Taman Didikan Kanak-kanak Kurang Upaya TDKU Sandakan mengalu-alukan ibu bapa yang mempunyai anak kurang upaya dihantar ke pusat berkenaan. Ia bagi membolehkan mereka mendapat pendidikan asas iaitu membaca, menulis dan mengira selain dilatih menjaga diri sendiri. Pengerusinya Datin Khatijah Polo berterima kasih kepada isteri yang di-Pertuan Negeri Sabah Tuan Puan Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni yang sentiasa menyokong aktiviti pusat berkenaan. Mengucapkan terima kasih kepada Tok Puan kerana selalunya dia menyokong kami punya aktiviti dan sokongan orang ramai. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas kunjungan hormat ke atas Tuan Puan Nurlida Tan Sri RM Jasni di Istana Seri Kinabalu. Tambahnya, Tuan Puan Nurlida akan mengadakan kunjungan lawatan ke TDKU Sandakan esok untuk meninjau dan melawat keadaan kanak-kanak kurang upaya. Setakat ini, seramai 17 kanak-kanak kurang upaya didaftarkan di bawah jagaan TDKU dan pusat berkenaan boleh menampung sehingga 30 orang. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT yang merupakan program utama dalam memperkenalkan daerah Tawau diharap dapat dilaksanakan selepas peralihan ke fasa endemik. Pembantu Menteri Kewangan Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan yakin FKAT akan dapat dilangsungkan semula sekiranya keadaan COVID-19 di negeri ini terus terkawal. Beliau juga optimis Majlis Perbandaran Tawau serta Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah dapat meneruskan semula penganjuran FKAT pada masa akan datang kerana ia antara program yang mampu menarik pelancong dalam dan luar negara. Mudah-mudahan peralihan pandemik kepada endemik ini akan memulihkan keadaan di Tawau ini dan juga di seluruh Sabah, dan sudah pasti pihak yang berkaitan akan menganjurkan festival kebudayaan antarabangsa Tawau yang sepatutnya diadakan setiap bulan Mac setiap tahun. Beliau yang juga adun apas berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Pesta Keamatan Daerah Tawau di Dewan Masyarakat Tawau. Konsep rumah terbuka pada setiap perayaan perlu dijadikan satu kemestian dalam usaha memupuk silaturahim dan perpaduan pelbagai kaum di negeri ini. Ketua Pemuda UMNO Kalabakan Aslan Fadli Samsul Alang berkata sambutan Majlis Rumah Terbuka dapat menggambarkan kepelbagaian yang boleh mengukuhkan semangat kekitaan antara satu sama lain dan dapat memahami pentingnya ukhuwah dan muafakat sesama rakyat. Beliau berkata platform Rumah Terbuka juga patut diwarisi pemimpin dalam mendekati rakyat tidak kira bangsa dan agama. Saya melihat begitu ramai sekali yang dah hadir pada hari ini dan mudah-mudahan Hari Raya pada kali ini
dapat mengeratkan lagi silaturahim antara kita semua, dan apa yang paling penting sekali kita saling menjaga satu sama lain dan mematuhi setiap SOP yang ditetapkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM dalam majlis rumah terbuka di Tawau. Tambahnya, majlis ini juga salah satu pendekatan penting untuk mengumpul pelbagai lapisan rakyat di bawah satu bumbung sekaligus berupaya mewujudkan percambahan pemikiran. Jelajah Syawal RTM Tawau dimeriahkan dengan kehadiran masyarakat pelbagai kaum, melambangkan kesatuan dalam keluarga Malaysia. Pengurus Tawau FM Radik Taim berkata penganjurannya dilihat mengeratkan jalinan silaturahim bersama pendengar setia Tawau FM dan rakan strategik yang terus memberikan sokongan terhadap program anjuran stesen tersebut. Malah peluang meraihkan Syawal kali ini dimanfaatkan dengan sebaiknya apabila penyampai dan kaki tangan RTM Tawau turut menyantuni golongan asnaf. Program Raikan Syawal kita adakan pada hari ini di RTM Tawau. Sebenarnya program Raikan Syawal ini adalah program besar, program warga kerja RTM Malaysia. Kita di Tawau ini menyambutnya pada hari ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Tawau. Rasa teruja sebab kita dapat bertemu dengan DJ-DJ yang sudah lama yang kita dengar saja di radio. Malah hari ini kita dapat bersemuka dan berkenal beramah mesra. Ini adalah satu cara untuk menyampaikan sebagai rakan kepada warga Tawau dapat menganjurkan rumah terbuka dan dapat bertemu bersuamuka dengan DJ-DJ Tawau, dari mana selama ini mendengar suara saja. Lebih 300 orang menghadiri program Jelajah Syawal RTM Tawau yang turut dimeriahkan dengan pelbagai juadah tradisi untuk dinikmati. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah. Saudara, hari ini merupakan hari terakhir jelajah aspirasi keluarga Malaysia Sabah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk berkunjung ke SICC Kota Kinabalu. Saya Muhammad Rizal Mawang. Assalamualaikum dan salam hormat.